Perasan tak saya tak perkenalkan diri lagi? Sebenarnya saya saja nak tunggu tuan-tuan tanya. Sebenarnya tak ingat kan, pandai kan. Sebenarnya tak ingat. Jadi tuan-tuan biasalah bila dah sembang kan, bila dah bercerita balik. Jadi tuan-tuan saya nak berkongsi tuan-tuan, nama saya Muhammad Azri Hisani bin Hafiz Makmun. Saya berasal daripada Kelantan. Ada orang Kelantan di sini? Oh, ramai. Masya-Allah. Masya-Allah. Tapi tak apa. Yang penting walaupun ada yang bukan Kelantan, saya haraplah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan fahamlah. Mudah-mudahan Allah bagi kefahaman pada kita semua. Biasalah tuan-tuan, orang Kelantan ni bercakap lah macam mana tak boleh tipu. Dia akan keluar juga Kelantan dia. Tapi tak apa, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman dekat kita semua akan ziarah kita hari ni. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, saya pelajar Universiti Islam Madinah. Pelajar Universiti Madinah tahun akhir dalam bidang syariah. Nanti kalau siapa-siapa ada anak-anak lelaki ahli keluarga yang mana nak belajar dekat Madinah, boleh mohon permohonan online. Bukan mohon dengan saya. Saya cuma sampaikan je. Saya di babi Mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita dah hampir sampai di tempat ziarah kita yang kedua, iaitu Masjid Abi Dzar Al-Ghifari, ataupun nama lain dia Masjid Sajdah, ataupun nama lain dia Masjid Sujud, ataupun nama lain dia juga Masjid Syukur. Okey, masjid sekarang berada di sebelah kanan kita tuan-tuan. Boleh tengok sebelah kanan kita. Okey tuan-tuan, boleh tengok di sebelah kanan kita. Ini dia masjid. Ini dia masjid. Okey, inilah dia Masjid Sejadah, ataupun Masjid Abi Dzar, ataupun Masjid Sujud, ataupun Masjid Syukur. Tuan-tuan, banyak nama menandakan mulanya satu tempat tu tuan-tuan. Nak cerita dekat sini, satu hari Nabi SAW datang daripada Madinah. Madinah ni Masjid Nabawi sekarang. Kat mana Masjid Nabawi? Betul-betul belakang kita. Jadi Nabi satu hari Nabi berjalan, seorang sahabat dia ikut senyap-senyap Nabi. Dia ikut senyap-senyap. Siapa sahabat tu? Nama dia Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf, dia ikut Nabi senyap-senyap. Dia tengok Nabi sampai dekat Masjid Sejadah ni. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tengok Nabi sampai sini. Nabi semayang 2 rakaat. Nabi semayang 2 rakaat. Rakaat yang terakhir Nabi sujud. Sujud yang terakhir Nabi sujud lama sangat-sangat, sampaikan sahabat-sahabat yang tunggu ni menangis. Sebab apa? Ingat Nabi dah wafat tuan-tuan. Maka lama Nabi pun bangun daripada sujud yang lama tu. Selesai semayang, rupanya sahabat tadi tengok Nabi pun menangis juga rupanya. Maka sahabat pun tanya Nabi, "Ma yubkika ya Rasulullah? Apakah yang membuatkan engkau menangis wahai Rasulullah?" Nabi jawab apa? Nabi jawab, "Ketika mana aku sujud tadi, aku sujud lama kerana aku didatangkan berita gembira daripada Allah." Tak cerita ni tuan-tuan. Nabi kalau berita gembira je mesti ada kaitan dengan kita tuan-tuan. Nabi kata apa? Allah bagi tahu malaikat Jibril kepada aku. Allah kata, "Man salla alaika sallaitu alaih, wa man sallama alaik." Allah kata, "Man salla alaika sallaitu alaih, wa man sallama alaika sallamtu alaih." Allah kata, barang siapa yang selawat kepada engkau wahai Muhammad, aku, yakni Allah, selawat balik dekat dia. Barang siapa yang memberi salam kepada engkau wahai Muhammad, aku, yakni Allah, akan bagi salam balik dekat dia. Kemudian ada riwayat lain mengatakan, barang siapa yang selawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan selawat balik kepada dia 10 kali. Tak cerita apa kat sini? Nak cerita kalau kita selawat dekat Nabi, maka Allah akan selawat balik kat kita tuan-tuan. Perasan tak kita ziarah dalam, kita ziarah Rasulullah, betul? Bila mana kita ziarah Rasulullah, perasan tak kita bagi salam dekat Nabi? Jadi tuan-tuan, salam kita pada Nabi bukan sekadar Allah kembalikan roh Nabi untuk jawab salam kita, bahkan Allah pun bagi salam balik dekat kita tuan-tuan. Maksudnya apa? Mulianya amalan ni, mulianya Nabi SAW. Dan nak cerita apa tuan-tuan, Nabi ni selalu ingat dekat kita. Sebab tu Nabi kalau ada berita gembira yang berkait dengan kita, Nabi akan menangis. Sebab apa? Nabi suka sangat-sangat. Jadi nak cerita dekat sini, sebagaimana Nabi ni, kita hari ni ziarah ni kita nak sedar Nabi ni selalu ingat dekat kita. Bukti dia tuan-tuan, Nabi ziarah Baqi', macam kita ziarah dalam, kita ziarah Baqi', betul? Nabi dah ziarah dah masa zaman Nabi. Masa Nabi ziarah Baqi', Nabi menangis. Bila mana Nabi menangis, sahabat Nabi ni bagaimana mesti akan ada dengan sahabat. Jadi sahabat tengok Nabi menangis, sahabat tanya, "Ma yubkika ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah?" Nabi jawab, "Aku rindu sangat-sangat dengan saudara aku."
Maka sahabat pun kata, ni kami ada ni Rasulullah, kami ada je dengan kau ni wahai Rasulullah. Nabi kata, Nabi jawab, benar kamu ada dekat dengan aku, tapi kamu sahabat aku rindu sangat-sangat dengan saudara aku. Siapa saudara Nabi? Kata Nabi, mereka yang hidup selepas zaman kita. Siapa yang Nabi rindu sampai Nabi menangis, tuan-tuan? Siapa? Kita, tuan-tuan. Satu hari, ini kisah. Satu hari nak cerita Nabi ni ingat kat kita ni. Satu hari masa ketika mana Nabi dengan Sayyidina Aisyah, Aisyah kata apa? Ya Rasulullah, doakanlah aku. Aisyah kata, doakanlah aku hai Rasulullah. Tuan-tuan, Nabi doa dekat Aisyah. Nabi doa, ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa Aisyah, dosa yang dah lepas, dosa yang akan datang, dosa yang tahu, dosa yang tak tahu, dosa yang zahir, dosa yang batin. Jadi tuan-tuan, Aisyah bila dengar Nabi doa macam tu, Aisyah ni keadaan seolah-olah nak terbang. Dia kata, suka tak suka Aisyah? Nabi bila tengok Aisyah suka, Nabi tanya, asuruti ya Aisyah, adakah kamu gembira wahai Aisyah? Aisyah kata apa, tuan-tuan? Aisyah kata, bagaimana aku tak gembira wahai Rasulullah? Doa engkau doakan aku. Doa engkau paling mustajab, tuan-tuan. Doa Nabi, doa yang paling mustajab kat atas muka bumi ni. Jadi Nabi kata apa? Ketahuilah Aisyah, doa yang aku doakan untuk engkau, doa yang sama aku doakan untuk umat aku tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan, tiap-tiap hari Nabi minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa kita, sedangkan tiap-tiap hari kita tak ingat pun pada Nabi SAW. Kita tak sedar bahawasanya ketika mana dulunya tiap-tiap hari Nabi doa dekat kita. Tiap-tiap hari Nabi minta, ya Allah ampunkanlah dosa umat aku. Tiap-tiap hari, tuan-tuan. Tapi kita lupa akan Nabi. Kita sibuk ingat dekat orang tak pernah kisah pun kita buat dosa ke kita buat pahala. Kita sibuk ingat orang yang tak pernah kisah apa yang kita buat, sedangkan kita lupa ada seorang ni hamba Allah yang mana dia kisah sangat-sangat apa yang kita buat dekat atas muka bumi ni. Satu dia, tuan-tuan, Rasulullah SAW. Nabi ni, tuan-tuan, Nabi ni sampaikan satu hari Aisyah ni dia berbangun. Masa tu Nabi dengan Sayyidina Aisyah, satu malam Aisyah tersedar. Aisyah tengok Nabi tak ada. Aisyah sedar bila tengok Nabi tak ada. Aisyah cari Nabi, Nabi tengah semayang. Habis semayang Aisyah tanya, kamu buat apa wahai Rasulullah? Nabi jawab apa? Aku semayang taubat. Aisyah kata, kenapa kamu nak semayang taubat lagi? Kamu dah maksum, kamu dah tak ada dosa. Nabi jawab apa? Sepatutnya Nabi tak perlu pun sembahyang taubat, tuan-tuan. Nabi, ini jawapan Nabi, aku sembahyang taubat ni 1000 rakaat sehari ni. Mudah-mudahan sembahyang aku ini dapat menampung dosa umat aku nanti. Allahu Akbar. Tuan-tuan, sayangnya, kasihnya Nabi dekat kita sampai macam tu sekali. Jadi apa yang kita boleh buat untuk balas jasa Nabi ni? Yang antaranya ziarah kita hari ni. Sebab itulah ziarah kita hari ni, biarlah kita tanam ziarah kita hari ni. Bukan sekadar kita nak ambil air telaga Nabi, kita nak atas dasar cinta kita pada Nabi SAW. Nabi boleh sayang aku sampai macam tu sekali, takkan aku tak boleh sayang Nabi. Jadi tuan-tuan, tanda kita sayang seseorang tu, kita selalu sebut nama dia. Kita sayang isteri kita, kita selalu panggil sayang. Kita sayang suami kita, kita panggil abang. Jadi kita sayang Nabi, kita selalu panggil nama Nabi dengan apa? Selawat pada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, selawat, tuan-tuan, nak cerita selawat ni macam mana Allah muliakan Nabi. Selawat ni antara satu-satunya amalan yang mana Allah buat, tuan-tuan. Carilah amalan lain pencipta buat untuk makhluk, tak ada, tuan-tuan. Satu-satunya amalan adalah amalan selawat. Sebagaimana disebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Allah buat kat Nabi, tuan-tuan. Mulanya, tuan-tuan, nak cerita dekat sini, amalan selawat ni satu-satunya amalan bila mana kita buat Allah terus terima. Tak ada dah, Allah tak tengok dah apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita semayang, tuan-tuan, kita puasa, kalau dalam hati kita ada riak, ujub, takabur, walaupun sebesar darah, Allah Ta'ala tak terima, tuan-tuan. Tapi amalan selawat ni buat je, selawat je, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terus Allah terima tanpa hisap, tuan-tuan. Allah Akbar. Kemudian kita nak kongsikan dekat tuan-tuan betapa mulianya amalan selawat ni. Kisah ni diambil oleh guru kami. Ni kelebihan selawat ni, tuan-tuan. Kelebihan selawat. Kisah ni diambil oleh guru kami, Syekh Zainul Asri, yang mana kisah ni seorang anak muda, ketika mana ditimbang amalan dia, kita semua akan mati, betul?
Bila mana kita mati nanti amalan kita akan ditimbang. Bila mana ditimbang tentang anak muda ni, bila timbang anak muda ni masih hidup dia ni, banyak sangat buat dosa kepada Allah. Banyak sangat buat dosa. Bila mana timbang amalan dia, maka bila banyak buat dosa, maka berat dosa tuan-tuan. Berat sangat-sangat. Malaikat yang timbang ni, lepas berat sangat-sangat dosa, muka malaikat sab terus berubah menjadi bengis, menandakan anak muda ni akan jadi ahli neraka. Maka malaikat pun tarik anak muda tadi nak bawa masuk neraka. Rasulullah lalu tuan-tuan. Rasulullah lalu, maka Rasulullah tahan. Nabi kata tunggu dulu. Tapi malaikat tetap juga nak tarik bawa masuk neraka. Malaikat ni tak nak dengar Nabi ke? Kan malaikat lebih taat perintah Allah, sebab Allah dah perintahkan macam tu. Maka Nabi dekat situ juga Nabi doa, ya Allah, izinkan aku untuk bantu umat aku yang ni. Maka tuan-tuan, lepas je Nabi doa macam tu, Allah terus bagi tahu malaikat, ati' Muhammadan, taat kepada Muhammad. Malaikat bila dengar Allah bagi arahan macam tu, berhenti terus tuan-tuan, sak, berhenti. Bila mana malaikat berhenti, dia tunggu arahan daripada Nabi. Nabi kata apa? Timbang sekali lagi. Bila timbang sekali lagi tuan-tuan, sama juga berat sangat-sangat dosa berbanding pahala. Maka Nabi buat apa? Nabi ambil, bila tengok berat dosa berbanding pahala, Nabi ambil satu benda kecil daripada poket Nabi. Satu je tuan-tuan, dalam satu kecil pula. Nabi ambil satu benda kecil daripada poket Nabi, Nabi letak dekat timbangan sebelah pahala. Bila letak dekat timbangan sebelah pahala, Nabi kata dekat malaikat, timbang sekali lagi. Tuan-tuan, bila timbang sekali lagi lepas Nabi letak benda kecil, maka timbangan tu tuan-tuan berubah, terus berat sangat-sangat pahala berbanding dosa. Bila mana berat sangat-sangat pahala berbanding dosa, malaikat tadi bengis betul, tiba-tiba berubah jadi senyum, menandakan anak muda ni akan jadi ahli syurga. Menangis anak muda tadi tuan-tuan. Dia pun tanya Nabi, anak muda tadi tanya Nabi, siapa kamu ni? Nabi jawab apa? Akulah Rasulullah. Tuan-tuan, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, benda apakah kecil, satu je benda kecil yang kau letakkan timbangan dekat timbangan sebelah pahala aku, menyebabkan pahala aku menjadi berat sangat-sangat. Tuan-tuan, ini jawapan Nabi. Satu benda kecil yang aku letakkan tadi, itulah satu-satunya selawat kamu dekat atas muka bumi dulu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bayangkan tuan-tuan, satu selawat kita dekat atas muka bumi boleh jadi pembantu kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan kalau kita sentiasa basahkan lidah kita untuk berselawat kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, boleh tengok di sebelah kiri kita. Di sebelah kiri kita, inilah dia tuan-tuan, Jabal Ar-Rumah. Kita dah ziarah sebelum ni kan? Okey, Jabal Ar-Rumah ataupun Jabal Ainain. Jadi dekat dia sebenarnya dulu ketika pada zaman Nabi, dia ada macam kubu-kubu dan juga ada masjid. Ada masjid dekat kita kata atas bukit memanah ni. Dan juga Rasulullah pernah disebutkan Rasulullah pernah semayang dekat situ. Kemudian Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh tengok depan kita ni, bukit yang besar ni tuan-tuan. Inilah dia Bukit Uhud. Yang mana tuan-tuan, bayangkan kalau kita pergi biasa, kita tak akan sampai dekat betul-betul kaki Bukit Uhud. Kita akan sampai dekat bukit memanah saja. Tapi hari ni kita akan dapat jejakkan kaki kita insya-Allah ke kaki Bukit Uhud, yang bukit syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan berkongsi kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan bayangkan bukit ni Allah jadikan hidup tuan-tuan. Hidup macam mana? Untuk cinta dan kasih pada Nabi. Tuan-tuan, bayangkan Nabi ni Allah muliakan Nabi, bukit boleh sayang dekat Nabi. Kisah apa dia bukti dia? Satu hari ketika mana Nabi balik perang dengan sahabat, Nabi panjat atas bukit ni, dekat atas Bukit Uhud. Maka Bukit Uhud bergegar tuan-tuan. Bergegar sebab apa? Dia teruja kekasih hati dia ada dekat atas ni. Maka macam kita tuan-tuan, suami isteri, baru-baru kahwin, baru kenal betul. Jadi itulah macam tu Uhud ni tuan-tuan, kekasih dia ada atas, dia bergegar sebab apa? Teruja. Bila mana dia teruja tuan-tuan, Nabi buat apa? Nabi ketuk Uhud dengan tongkat Nabi. Nabi ketuk, kemudian Nabi kata, uskut ya Uhud, diamlah wahai Uhud, kerana dekat atas engkau ni ada aku Rasulullah, As-Siddiq, Abu Bakar, Asy-Syahidan, Umar dan juga Uthman. Uhud ni bila mana Nabi ketuk, kemudian Nabi kata macam tu, Uhud berhenti bergegar tuan-tuan. Uhud berhenti bergegar. Kemudian kalau kita tengok daripada peta tuan-tuan, kemudian kalau kita tengok daripada peta sudut atas, Bukit Uhud ni membentuk seolah-olah mim ha mim tan Muhammad. Kita nampak je straight sebenarnya tuan-tuan, sebenarnya tak straight pun. Kalau kita nampak daripada jauh, Uhud ni macam straight kan, sebenarnya tak straight pun. Okey. Jadi tuan-tuan,
Jadi tuan-tuan, alhamdulillah tuan-tuan, yang mana kita ni Allah mudahkan sangat-sangat urusan kita hari ni. Tuan-tuan bayangkan kita semayang dekat Masjid Al-Ijabah tadi. Masjid tu biasanya tutup, tapi kita datang hari buka, alhamdulillah. Mungkin sebab apa? Boleh jadi sebab kita datang dengan hati yang tulus, ikhlas untuk ziarah tuan-tuan. Dari jauh kita datang semata-mata untuk ziarah Nabi. Tuan-tuan, bayangkan Nabi dah jamin tuan. Nabi kata apa? Man ja'ani zairan la yahummuhu hajatan illa ziyarati fakana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nabi jamin ni tuan-tuan. Nabi kata apa? Barang siapa yang datang ke Madinah ni, tujuan dia tidak lain tak bukan untuk ziarah aku sahaja, maka aku berhak bagi dia syafaat pada hari akhirat nanti. Amin tuan-tuan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sebab itulah biarlah kita datang Madinah ni, Mekah kita datang nak umrah, betul? Biarlah kita sampai Madinah ni niat kita satu je, nak ziarah Rasulullah. Mudah-mudahan kita mati nanti tuan-tuan, kita dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nak melontar tu yang nombor 2 dah. Ziarah Rasulullah dulu. Sebab itulah tuan-tuan, kita sanggup habiskan duit tuan-tuan untuk bayar ni. Ziarah ni sepatutnya baik kita duduk semayang kat masjid je, betul? Tapi kita habiskan duit kita untuk ziarah, tambah ziarah tambahan hari ni. Mudah-mudahan ziarah tambahan ni menjadi asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan, kita dah sampai insya-Allah. Pesanan saya kita jalan sama-sama Sama-sama kita berhenti dan cerita insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.